Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini bersama lagi dengan Cikgu Nur Salihah binti Rosman dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Okay, hari ini kita akan belajar bidang sirah. Okay, sebelum itu Cikgu nak minta kamu dengar dulu lagu yang Cikgu akan pasangkan. Lagu yang kamu akan dengar sebentar lagi ni. Dan awak hati dan fikirkan tentang siapakah lagu ini dinyanyikan. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa jaya kebenaran. Setelah kamu dengar lagu tadi tu, tentang siapakah lagu tu mengatakan? Tentang siapa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi apa kaitannya dengan tajuk pembelajaran kita hari ini? Okey. Rasulullah kita kenali dia. Apakah sifat-sifat yang ada dalam diri Nabi Muhammad? Banyak kan? Okey. Salah satunya adalah sifat amanah. Okey. Jadi tajuk hari ini adalah pembelajaran kita Rasulullah Al-Amin. Okey. Apakah maksud Al-Amin? Okey. Sebelum tu, Cikgu nak minta kamu jawab dalam hati masing-masing. Okey. Sekiranya ni situasi, kamu ternampak duit tercicir dekat koridor kelas, luar kelas kamu, apakah yang kamu akan lakukan? Adakah kamu ambil dan simpan, ataupun kamu berikan kepada guru? Jawab dalam diri masing-masing. Sama ada kamu ambil, diam-diam senyap simpan dalam kocik dan awak pakai duit itu, ataupun kamu ambil dan berikan kepada guru, memaklumkan pada guru yang kamu jumpa duit tersebut di koridor kelas. Jawab di dalam diri masing-masing. Di bahagian manakah kamu? Okey. Jadi apa kaitannya situasi yang cikgu berikan ini dengan tajuk pembelajaran kita hari ini? Itulah yang dinamakannya Al-Amin. Sekiranya kamu ambil dan berikan pada guru, itu adalah sifat Al-Amin. Apakah sifat Al-Amin ni? Iaitu maksudnya amanah. Jadi di situ maksudnya kamu tak ambil yang bukan hak kamu, malah kamu berikan, kamu jujur berikan amanah, bersifat amanah. Duit yang kamu jumpa itu diberikan kepada guru untuk guru menyelesaikannya, mencari siapakah milik duit tersebut. Okey, seterusnya mari kita tengok apakah keunggulan sifat amanah yang dinyatakan, yang disebut-sebutkan terhadap Nabi Muhammad ni. Apakah keunggulannya? Okey, yang pertama, Nabi Muhammad seorang yang sangat amanah. Nabi Muhammad seorang yang sangat amanah. Tanya diri masing-masing, kita dah sangat amanah belum pada dalam diri kita semua? Okey, Rasulullah ni bersifat amanah. Okey, seterusnya, Sayyidatina Khadijah mengamanahkan Nabi Muhammad menguruskan perniagaannya di Syam. Dengan sifat amanah Nabi ni, sehinggakan Sayyidatina Khadijah ni percaya untuk meminta untuk mengamanahkan Nabi Muhammad untuk menguruskan perniagaan di Syam. Okey. Dengan sifat begitu, Sayyidatina Khadijah ni sampaikan percaya dekat Nabi untuk menguruskan perniagaan mereka, perniagaan Sayyidatina Khadijah ni dekat Syam. Okey. Seterusnya, sifat amanah Nabi Muhammad mendorong beliau mendapat keuntungan yang besar. Jadi dengan sifat amanah Nabi ni,
tidak rugi, kita takkan kekurangan. Jadinya dengan sifat amanah Nabi ni malah mendorong untuk mendapatkan keuntungan dalam perniagaan dia ni. Okay, kita berniaga ada untung kan, ada keuntungan. Jadi dengan sifat amanah tu dapat menguntungkan lagi perniagaan Nabi Muhammad. Okay, itulah yang membuktikan keunggulannya sifat sifat amanah Nabi ni. Okay, seterusnya apa lagi yang kita nak tengok? Okay, analisis keunggulan sifat amanah Nabi. Analisis ni lebih kepada maksudnya daripada agungnya sifat amanah Nabi ni, apakah kesannya? Apakah kesan yang diperolehi daripada keagungan sifat amanah Nabi ni? Okay, yang pertama, Sayyidatina Khadijah tertarik dengan sifat Nabi Muhammad dan memilihnya sebagai suami. Jadi dengan sifat amanah tu, daripada sifat amanah Nabi Muhammad tu membuatkan seorang permaisuri, seorang wanita yang kaya, iaitu Sayyidatina Khadijah, tertarik dengan sifat Nabi. Bukan sahaja tertarik, malah dia memilih Nabi ni untuk dijadikan suaminya. Okey, itu adalah analisis lah keunggulan sifat amanah Nabi. Okey, yang kedua, sifat amanah Nabi Muhammad mendorong kaum Quraisy mempercayai baginda. Okey, analisis kesan dia, bila sifat amanah ni, Nabi ni bersifat amanah, sehingga kan kaum Quraisy ni boleh mempercayai Nabi. Okay, seterusnya, Nabi Muhammad berjaya dalam perniagaan serta mendapat keuntungan disebabkan sifat amanahnya. Jadi kesan daripada kesan keunggulan sifat amanah Nabi tu, Nabi Muhammad ni berjaya dalam bidang perniagaan. Berjaya dekat situ bermaksud Nabi mencapailah keuntungan yang besar dalam perniagaan dia. Okay, itu saja yang cikgu nak fokuskan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi seterusnya tugas kamu adalah untuk membuat tugasan yang cikgu berikan ini. Okay, kamu boleh rujuk gambar ataupun video ini. Video ini juga cikgu sertakan tugasan yang kamu kena lakukan. Okey, tugasan ini perlulah dibuat dalam buku tulis. Dan sebelum memulakan apa-apa kerja cikgu, mestilah gariskan tepi di belah kanan. Okey, mesti garis tepi. Jangan terus tulis je, mesti garis tepi. Okey, tuliskan tajuk yang cikgu berikan tu, tugasan pendidikan Islam. Bawahnya tulis topik kecil dia, sirah Nabi Muhammad Al-Amin. Okey, kemudian kamu tuliskan soalan nombor 1. Tuliskan 3 keunggulan sifat amanah Nabi. Kita tadi cikgu bincangkan. Kamu juga boleh rujuk kepada video cikgu tadi. Boleh salin daripada situ pun boleh. Okey, tuliskan 3 keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad. Cikgu pun buat tadi 3 keunggulan sifat Nabi, sifat amanah Nabi tu. Jadi tulis saja 1, 2 dan 3. Kemudian salin selang setiap tugas kerja cikgu nak kamu selang. Okey, contohnya jawapan nombor 1. Dah tulis jawapan nombor 1, selang 1 baris dan mulakan dengan jawapan nombor 2 pula. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 2, tuliskan 3 analisis keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad. Ini juga cikgu dah bincangkan tadi, cikgu dah beritahu kamu, ada juga dalam video cikgu, boleh juga rujuk kepada video cikgu. Jadi salin sahaja, tulis dekat dalam buku tulis masing-masing mengikut cara yang cikgu telah nyatakan ya. Mana cikgu kata garis tepi, selangkan. Okey. Okey, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Okey, sebelum itu, cikgu lupa, macam biasa, kamu kena ambilkan gambar tugasan yang telah siap dan hantar kepada cikgu untuk cikgu tanda dan untuk buat semakan ya. Okey, itu saja. Selamat belajar. Assalamualaikum.